Nampak kejap. Okey, dia bauran. Kalau start cakap. Okey, boleh start dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang live dengan saya pagi ni? Saya Encik Amir. Tapi saya rahsiakan dulu siapa sebelah saya ni. Tunggu nanti dia akan perkenalkan diri dia. Orang-orang hebat ni daripada UCAM Saya bawa anda. Ni apa benda 3 pokok ni jangan pokok risau. Apa? Pokok viral. Pokok viral. Nampak Encik Akmal saya dah kena sebut dah. Encik Akmal dah sebut pokok viral. Tolong live. Siapa yang live dengan saya ni? Tolong share. Share wajib tuan-tuan dan puan-puan. Share dengan FB group mana-mana yang anda kenal. Dah share, komen. Tolong komen dengar. Tolong komen dengar. Baru saya akan start live. Encik Akmal, saya tengok berapa viewers dulu baru kita akan start live. Okay, Encik Akmal, supaya orang kata kita boleh kita tak rugilah menunggu diorang. Okey, siapa yang ada dengan saya live dengan saya pagi ni, tolong share, komen. Tolong share dengan komen ya. Sebab saya live dengan orang-orang hebat ni. Tak semua saya dapat ni. Orang-orang hebat macam ni bukan mudah untuk kita bawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa saja student-student yang live dengan saya, tolong share dengan komen dengan live dengan saya. Tolong share, komen. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Komen dengar. Sebab bila anda komen dengar, saya boleh teruskan kita punya live pada pagi ni dengan orang yang hebat, handsome lagi. Jejaka idaman UCAM orang cakap. Bukan senang nak dapat. Dengan jumpa dengan Encik Akmal tolong Ibnu Sina menarik ni. Tolong share Ibnu Sina. Ni nampak dengar Iman Ismail, nampak Encik Akmal dia orang dengar, tolong. Dia kena high lah ni. Ya. Bagus. Encik Akmal 6 orang nampak. Okey. Tolong kalau dengar, komen dengar. Supaya live kita bermanfaat. Ini semua adalah ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah semua ilmu. Jadi bukan senang nak dapat ilmu ni. Hanya di UCAM. Tolong kalau tak dapat mana-mana lagi peluang, masuk ke UCAM. www.ucam.edu.my. Itu adalah website rasmi kami. Anda boleh follow FB rasmi kami, UCAM FB dan UCAM Official untuk Instagram. Untuk anda yang live dengan saya ni, anda berada di FB FPP UCAM, Fakulti Pengurusan Perniagaan. Tetapi saya bawa jejaka daripada fakulti lain. Jangan terkejut. Dengar. Mila tu. Dengar. Tolong share. Mila, tolong share dengan grup FB yang lain. Tolong share. Tolong share dan share. Thank you Iman Ismail. Tolong share. Kita akan live. Saya kalau cukup 15 viewers, saya akan terus ke kita punya live jangan risau. Terbaik Nurul Ain Sulaiman. Kawan anda dari fakulti. Banyak fakulti support ni. Alhamdulillah, kita satu payung UCAM Encik Akmal Okey. Azhar pun ada. Azhar, say hi. Azhar. Tolong share geng-geng sendiri ni. Tak ada masalah. Dengar ke Ain? Dengar? Nurul Ain Sulaiman. Ain Sulaiman dengar tak? Azhar dengar tak? Kalau dengar, dengar. Azhar dah komen dengar. Bagus. Ain Sulaiman dengar tak? Komen. Bagi thumbs lagi, bagi love. Mini love dekat Encik Akmal kita. Orang hebat, ya Allah. Bukan senang saya nak dapat ni. Ini pun melalui kabel besar Encik Azizi ni. Okey, hai. Beramal. Apa ni? Beramal apa? Beramal. Beramal, beramil. Biamal apa? Bamir. Bang Amir. Allah, abang pula. Kan trend sekarang, Bamir. Kita budak-budak, bukan budak-budak instan. Baru ada 10 orang viewers dengan saya. Tolong share dan komen. Saya dapat 15 viewers, saya akan start. Kenapa bawa 3? Bukan 3 ekor ya, Encik Akmal. 3 polybag. 3 polybag pokok. Pokok boleh, pokok boleh. Bunga. Pokok. 3 polybag pokok Faizan.
Hello Telco dengar, okey. Tolong komen. Ada 11, ada lagi 4. Cepat-cepat share. Share dengan grup FB anda. Share dengan kawan-kawan anda. Sini boleh. Saya kalau ada saya ada 15, saya akan direct interview. Aish. Ini menang Floria ni. Bukan calon-calon orang. Allah. Sarah Datul Akbar is watching. Okey. Saya dengan Encik Akmal. Encik Akmal kat sini famous. Encik Akmal ke Akmal? Cek Akmal je lah. Encik Akmal. Encik Akmal. Kalau macam pernah nampak Encik Akmal ni tapi bukan kat UCAM. Itulah Itu bab nyanyi lah. Jangan terkejut. Hebat. Allah 9 pula turun. Tolong share komen. Saya dapat 15 mungkin saya akan run. Kalau tak dapat 15 pun kita akan adjust timing. Untuk cantik pemandangan belakang ni Encik Akmal. Mantap lah. Tak perasan betapa cantiknya. Ni Kita kat mana ni? Kita kat nursery UCAM. Nursery UCAM. Nampak Kita tuan-tuan. bersiaran di nursery UCAM. Nursery UCAM. Ingat apa? Dekat luar saja ada nursery. Dekat UCAM pun ada nursery tau. Siapa yang selalu masuk nursery UCAM Encik Akmal? Student apa selalu? Dan landscape, diploma DSP lah, diploma kita sains. ada landscape DSP. diploma, pengurusan landscape, betul bachelor landscape management. Nampak tu. Ada DPL, diploma pengurusan landscape, ada bachelor landscape. Nak apa lagi? Nursery ada. Semua hands on kat sini. Pensyarah otai semua ada. www.ucam.edu.my. Jangan lupa. Ada 11. Tolonglah kawan-kawan, kita live dengan orang hebat. Takkan 11. Share lah, share. Siti Zubaidah Kasim watching. Komen Siti, tolong komen dengar. 12, 3 lagi tuan-tuan. 3 lagi, tolonglah saya. Baru nak bangun tidur. Baru nak bangun tidur. Tapi anda bangun tidur dapat pemandangan yang indah. Orang handsome live dengan saya ni. Bukan calang-calang orang ni. Kita 11, kita tengok pukul berapa dah Encik Akmal. Pukul 8.33. Okey, kawan-kawan share tolong. Hai Encik Amir, hai Encik Akmal. Hai Siti Zubaidah. Hai. Bukan senang nak hai ni. Allah, cantiknya pemandangan belakang ni. Nampak nursery kita. Baguslah, dengar ya. Siti dengar ya, komen. Dengar. Sarah Datul Akmal komen dengar. Kalau dengar lah. Kalau tak dengar, cakap tak dengar supaya live kita. Kita boleh start pukul 8.50. 8.35 kot. Okey, tolong share, tolong komen. Dengar ke tu? Itu bukan meriam buluh ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut. Itu bukan meriam buluh. Itu adalah dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Tolong share, tolong komen. Live kita pada pagi ini. Saya target 15 baru kita akan terus live kita. Bang Param ni. Yes, dengan motor dah. Kita live bersama dengan siapa nanti kita akan jelaskan dan lebih jelaskan. Okey, Muhammad Aswira is watching. Hai Wira. Hai. Aswira bukan wira negara tapi wira UCAM. Ini penting. Captain Chili. Captain Chili, mantap. Okey, kawan-kawan tolong share. Okey. Mungkin saya akan start untuk kita punya sembang santai pada pagi ini. Lebih kepada santai yang Encik Akmal, boleh kan? Jangan terlalu rigid. Dalam kelas bolehlah sikit-sikit. Untuk luar ni kita santai supaya anda yang follow FB FPP UCAM dapat ilmu. Sedikit pun tak apa. InsyaAllah kita dapat ilmu daripada perkongsian. Cik Cida is watching. Sarah Datul Awatif yang dengar. Abaikan. Okey, kita Okey, Encik Akmal. Saya dah sebut nama Encik Akmal. Encik Akmal, tolong perkenalkan diri Encik Akmal, nama penuh dan apa jawatan di UCAM, Kolej Universiti Agroscience Malaysia. Jabatan manakah dan fakulti manakah? Boleh terangkan secara ringkas Encik Akmal ya. So kepada semua viewers kat luar sana, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Assalamualaikum. So nama penuh Muhammad Akmal bin Abdul Kadir. Salah seorang pensyarah daripada Jabatan Landscape Dalam Sekitar, Fakulti Agroscience UCAM. Okey.
Jabatan Landscape dan alam sekitar. Dan alam sekitar. Fakulti Agroscience. Fakulti Agroscience. So, Yeah. kira Encik Akmal dekat sini pensyarah lah. Betul lah Encik Akmal? Saya pensyarah. Pensyarah. Kalau saya boleh deep lagi dari subjek-subjek yang normally Encik Akmal ajar, subjek apa je Encik Okay, so Akmal? basically saya di Jabatan Landscape, saya banyak mengajar subjek-subjek yang berkaitan dengan tanaman. Contohnya macam planting material, macam mana awak nak kenal nama saintifik pokok, nama biasa pokok, okey. So and then cara semaian dan pengurusan pokok lah. Okay. Nama saintifik ya Encik Akmal. Macam new things tu bagi saya. Nama saintifik. Dengar. Nama saintifik pokok. Dengar tu yang live dengan saya. Nama saintifik. Pokok pun ada nama kan. Ingat panggil jenah je. Ini mak mertua, lidah mak mertua. Mesti ada nama saintifik dia. Okey. Maksudnya Encik Akmal lebih mengajar dalam inilah kita panggil pokok lah. Tanaman hiasan lah. Okey, itu dia punya panggilan gelarannya. Tanaman hiasan. Kita bersama Encik Akmal daripada Jabatan Landscape dan Alam Sekitar Fakulti Agroscience di UKM. Kami ada Fakulti Agroscience, kami ada Fakulti Pengurusan Perniagaan, kami ada Fakulti Sains Sosial, kami ada Fakulti Sains Komputer. Nampak tak? Rare tak rare? Ingat apa? Ada satu je fakulti. Tak, kita ada 4 fakulti. Anda boleh belajar banyak program dekat UKM yang berada di mana? Berada di Melaka. Okey, Encik Akmal. Okey. Kita terus dengan kita punya perbincangan dan perkongsian. Alhamdulillah dapat 18 viewers. Alhamdulillah meningkat. Okey, Encik Akmal, kita direct. Dari poster yang semalam saya tulis, pokok mak mertua. Lidah mak mertua tu macam tu lah. Macam tu lah. Mak mertua pokok lidah mak mertua macam tu lah. Okey, apa sekarang ni pokok ni di viral Encik Akmal. Pokok viral. Pokok viral kan? Masalahnya selalu pokok. kita dengar makanan yang viral, sekarang pokok yang viral. Okey Encik Akmal, boleh tak cerita apa pokok ni dan kenapa dia viral sangat ni? Dengki pula saya dengan pokok. Okey Cik Amir, sebenarnya pokok lidah mak mertua ni lidah mak mertua. Allah. Sorry. So kenapa? Nanti cakap kenapa kena lidah tu. Sebab maybe dia punya bentuk daun ni lah, kalau awak semua dapat tengok kan. Dia macam bentuk lidah lah. Ini kenapa mak mertua? Maybe sebab tajam ke apa, kita tahulah orang dulu tak nama kan. Okey. So sebenarnya lidah mak mertua ni dah lama sebenarnya pokok ni. Dari dulu-dulu zaman atuk nenek kita dah tanam tu tak. Okey. Cuma kita sedar tak sedar je lah. Betul. Cuma maybe dulu-dulu tak ada orang yang buat kajian ataupun tak ada dia punya artikel pasal fungsi atau benefit pokok ni lah. Faedah pokok ni. Okey. Cuma baru-baru ni lah yang viral, yang meletup lah. Okey. Konon-kononnya pokok lidah mak mertua ni boleh serap habuk, okey. Serap habuk, okey, betul, boleh bersihkan udara. Okay. So saya kat sini saya nak perbetulkan sikitlah fakta. Okey, sebab mostly yang lalu-lalang kat timeline Facebook saya, dia orang eager ataupun semangat nak beli pokok ni kat nursery sampai out of stock. Lepas tu orang nursery pun naikkan harga sesuka hati sebab demand dia tinggi. Okey. So saya terbaca satu artikel tu yang mengatakan pokok lidah mak mertua mampu untuk menyerap habuk. Itu yang saya agak khuatir lah ke situ. Sebenarnya benda tu lah yang menyebabkan orang lain terpengaruh untuk beria mendapatkan pokok ini. Okey. Sebenarnya fungsi untuk menyerap habuk tu tak tepat lah. Sebab pokok lidah mak mertua ni bukannya vacuum. Kita nak serap habuk mana-mana dalam rumah kita kan. Betul. Okey. So untuk menyerap habuk tu sebenarnya tak tepat sebab untuk lidah mak mertua ni kita letak dia sebagai indoor plant. Tanaman dalam rumah lah. Fungsi dia sebenarnya untuk menukarkan karbon dioksida, kita bernafaskan keluarkan karbon dioksida, betul tak? Betul. Okey. Untuk menukarkan CO2 kepada oksigen. Itu yang paling tepat. Maksudnya bila kita tidur, kita letak pokok ni kat dalam bilik sehari-harian kan. Yang kita tidur, itulah dia punya fungsi, dijalankan dia punya tanggungjawab menukarkan karbon dioksida kepada oksigen. So that bila awak letak pokok ni dalam rumah, awak akan rasa rumah awak lebih segar, lebih sejuk. Dengan kehidupan pokok-pokok ni lah. Okay, tapi sebenarnya
bukan setakat pokok lidah mak betul je lah. Banyak lagi pokok-pokok indoor plant yang melakukan tanggungjawab yang sama. Benda sama je dia buat, menukarkan karbon dioksida kepada oksigen. In fact, pokok-pokok sekitar kita ni pun buat benda yang sama. Okay. So cuma statement tu lah kita kena perbetulkan. Dia tak menyerap pun habuk. Dia cuma membersihkan udara persekitaran. Membersihkan udara persekitaran. Satu lagi benefit pokok-pokok indoor ni, especially pokok lidah mak betul ni, dia boleh menyerap gas, pollutant gas. Maksudnya gas-gas yang tercemar. Yang ada di sekitar rumah kita. Contoh macam metil, benzin dan sebagainya lah. Itu fungsi pokok lidah mak betul dan pokok-pokok indoor yang lain lah untuk menyerap pollutant gas. Gas-gas yang tercemar yang ada di sekeliling kita. Yang kita tak nampak lah. Siapa yang live dengan saya ni, saya cuba pecahkan apa yang saya dapat. Dia disebut indoor plant. Betul, indoor plant. Pokok tanaman dalam rumah. Pokok tanaman dalam rumah. Dan fungsi yang sebenarnya adalah membersihkan udara. Udara. Dia tak menghilangkan habuk, dia membersihkan udara. Dia tidak menghilangkan habuk, tetapi dia membersihkan udara. Maksudnya kalau nak cerita tentang artikel yang viral tu kurang tepat lah Cik Akmal. Nampak anda pokok ni kalau kita bela 30-40 pokok dalam rumah, tapi kalau kita tak rajin nak bersihkan rumah, berabuk juga rumah kita. Kita tak nak expect pokok ni lakukan kerja-kerja seorang serumah. Nak kena bersihkan habuk, itu kerja-kerja kita. Betul. Okey. Membersihkan udara, indoor plant. Dia menghirup menyerap karbon dioksida dan menukarkan kepada oksigen. Sebab tu kalau kita letak pokok banyak kat rumah, kita rasa senang je nak bernafas. Betul tak? Okey, faham macam tu. Allah, nampak tuan-tuan siapa yang live pagi ni dengan saya, anda mendapat knowledge yang baru. Bukan senang kita panggil pakar ni tau. Maksudnya dia bukan menyedut. Yang menyedut tu semua kerja kita normal. Orang bersih kerja kita. Tapi kerja vacuum lah. Vacuum. Dia membersihkan udara, membagi oksigen. Cik Akmal kata dia dalam grup indoor plant. Dia banyak lagi kan. Maksudnya kalau kita beli indoor plant yang lain dan kita letak dalam rumah dalam rumah, maksudnya konsep dia sama, bersihkan udara kan. Konsep sama je. Mana-mana indoor plant yang awak beli dekat nursery, dekat IKEA ke, dekat shopping kompleks ke, fungsi dia sama. Dia tukarkan karbon dioksida kepada oksigen. And then betul awak rasa rumah awak sejuk dan senang nak bernafas. Segar. Apa ni, dia mudah tak untuk diurus Encik Akmal? Maaflah saya tak berapa arif dalam ilmu. Satu lagi perkara yang sebenarnya pokok ni viral yang tiba-tiba meletup kat pasaran sebab compare lidah mak betua dengan indoor plant yang lain, pokok ni sangat senang nak dijaga. Kira kalau awak tanam atau awak pergi overseas ke, pergi travel ke, pergi mana ke, tinggal pokok ni, awak balik rumah still pokok awak hidup lagi. Means bila awak tanam pokok ni dalam pasu, letak dalam rumah awak, awak hanya perlu siram seminggu sekali je ataupun 2 minggu sekali je. Sebab pokok ni sangat rasak and then almost impossible untuk dimusnahkan. Maksudnya kat situ dia sangat tough. Spesies indoor plant sangat tough. Compare dengan indoor plant yang lain yang jenis berdaun lah. Awak kena siram maybe hari-hari awak kena siram ataupun selang 2-3 hari awak kena siram. Tapi keistimewaan snake plant ni awak tak perlu siram setiap hari. Kita tanam pokok ni kita siram seminggu ataupun 2 minggu sekali je. Cuma sikit je air dia. Maksudnya dalam banyak-banyak group indoor plant, ini paling senang ini nak jaga yang lah. paling lasak. Ni recommended untuk beginner lah, yang maksudnya yang memang teringin nak tanam. Beginner lah. Tapi sekarang minta maaf lah, dia banyak out of stock kat nursery. Banyak orang dah beli dah. Tunggu lagi 2-3 minggu maybe baru datang stok baru. Indoor plant yang lasak, yang sangat lasak. Ingat orang je lasak. Ini dalam polybag ni kalau awak campak kat luar pun, awak tak siram pun, still dia boleh hidup lagi. Sebab apa? Sebab satu helai daun ni dia sangat tebal. So bila sangat tebal, dia mengandungi kandungan air yang sangat tinggi. Kalau awak koyakkan lah. Kalau tengok kita ada eksperimen sikit. Tengok. Cabut lah satu tak ada gunting Tak ada gunting. Saya cabut satu. So kalau awak tengok keratan rentas ni, nampak tak keratan rentas ni? Nampak tak keratan rentas?
Ini tak apa. Okey, Kerata rentas. So kerata rentas pokok ni, kalau awak tengok dia punya kandungan air dalam dia sangat tinggi. So bila sangat tinggi, awak tak perlu siram air hari-hari sebab dia boleh simpan air dalam dia punya daun dia. Maksudnya diguna je air dalam batang daun dia ni. So kalau awak tengok satu pokok ni ada berapa banyak daun? Banyak. Berapa banyak daun? So banyak daun maksudnya kadang-kadang awak siram 2 minggu sekali kan, 3 minggu sekali baru dia boleh survive balik. Baru dia habis baru air ni. baru air dia habis. Okey. Itulah keistimewaan pokok lidah mak mertua ni. Encik Akmal, saya terfikir pula yang menyimpan air ni, yang satu pokok yang saya terfikir kaktus. Yes. Dia indoplant juga ke Encik Akmal? Cactus ni dia depends. Ada jenis-jenis cactus yang awak boleh letak dekat indoor. Ada jenis-jenis cactus yang awak kena letak dekat luar. Sebab cactus memerlukan cahaya yang sangat tinggi. Dia perlukan betul-betul direct matahari. Kalau macam sansevieria ni, ada spesies yang perlukan matahari yang banyak, ada yang tak perlu matahari pun dia still boleh survive. Tadi saya dengar macam sansevieria, benda snake plant kan. Okey. Yang saya tahu apa ni, lidah mak mertua ni. Tu Cik Amir tahu. Jadi apa tu benda-benda nama-nama tu? Saya sebut sansevieria kan. Okey, nama saintifik dia sansevieria. Okey, sansevieria trifasciata lah. Secara umum belit lidah kan. Sansevieria. Maaflah saya bukan orang landscape. Okey. Ini sebutan yang betul ni. Ulang boleh cakap sikit dengar. Nama saintifik dia Sansevieria trifasciata. Kalau sedap tak tahu dia. boleh PM lah Cik Amir nanti. saya tuliskan. Okey. So nama saintifik dia Sansevieria, tapi nama biasa Cop. Amin Hadari live. Amin. Aida. Jazmi semua kan. Jazmi. Kawan-kawan ni. Tu kalau yang kawan-kawan yang tahu nama saintifik tu, tolong Ini tulis. geng-geng lain sikit korang pun tahu ni. Tolong tulis nama saintifik. Maafkan saya. Tapi nama dia comel. Okey, Sansevieria. Geng-geng lain sikit tolong tuliskan nama Sansevieria. Okey. So nama saintifik dia Sansevieria lah. Maksudnya dalam surat beranak dia, kita daftarkan dia nama Sansevieria. So orang lain tak boleh tukar nama tu. Okey. So bawah Sansevieria ni ada banyak dia punya cucu cicit dia, anak-anak cucu cicit dia. Maksudnya hybrid baru dia. Contohnya atas dia Pak Samad, bawah Pak Samad ada Abu, ada Semah, ada Siti, ada Zainab. Okey. So macam inilah dia terhasil. Okey, daripada Sansevieria awak akan nampak yang ini jenis yang katik, dwarfnya. Okey, yang ini jenis yang ada line tepi. Laurentii, maksudnya yang jenis ada kuning tepi dia hijau. Yang ni plain je, tak ada stripe pun. So Sansevieria ni ada 70 lebih spesies. Bawah nama Sansevieria saja. 70. Sebab kalau Cik Amir tahu kan, setiap tahun ataupun selang 2-3 tahun, jenis-jenis pokok ni dia akan dihybridkan. Maksudnya bila hybrid baru keluar, orang kena daftar nama IC baru. Tapi still nama Sansevieria tu kena melekat juga kat dia punya nama tu. Maksudnya Cik Akmal dia dihybridkan, dia kira macam dapat baby baru ke? Baby baru lah. Maksudnya dia ni contoh Sansevieria yang ni kahwin dengan Sansevieria ni dapatlah baby yang baru. So baby baru tu tak ada anak, tak ada nama. So dia kena letak nama baru. Sebab tu sekarang dah ada 70 lebih spesies Sansevieria. So orang Melayu kita panggil lidah mak mertua. So lidah mak mertua tu dia refer pada semua pokok benda ni lah. So pokok-pokok Sansevieria ni lidah mak mertua. Lidah mak mertua. Yang live dengan saya nampak ada 3 jenis kat sini. Yang ni katanya katik betul, katik. Dwarf. Yang ni ada kuning tepi. Ya Allah, saya tak tahulah selama ni nampak. Allah, baru jumpa Cik Akmal dapat ilmu. Nampak hebat. Yang ni plain tuan-tuan ya. 3 pokok saya ingatkan sama je ni. Tapi ada 70 lebih. Banyak 70 lebih. Banyak 70 lebih spesies untuk Sansevieria je. Sansevieria saja ada 70 lebih maksudnya kalau dalam rumah tu saya letak tiga jenis ni tak ada masalah kan Cik Akmal? Dia tak gaduh ke apa ke? Dia tak bertumbuk. Dia harmoni je hidup dia. Harmoni je. Okey Encik Akmal. Encik Akmal kata menggantikan karbon dioksida kepada oksigen ya, pembersihan. Saya mungkin soalan ni mungkin saya nak versus kan. Adakah saya contoh kowe pembersih udara tu konsep dia sama macam pokok ni Cik Akmal? Tu konsep sama macam Zizi tanya tadi lah. Okey. Kowe dengan Sansevieria okey. Dua-dua konsep dia sama. Okey, cuma
kowe yang awak beli kat pasaran tu dia lebih rapid lah, maksudnya lebih cergas untuk melakukan tanggungjawab sebagai menukarkan ataupun menapis udara tu. Okey, bila awak ada Sensivera dekat dalam rumah awak, benda ni akan sentiasa berlaku. Compare dengan kowe, awak kena nyalakan switch baru dia hidup kan. Berfungsi lah. Yang ni awak tak nyalakan switch pun dia still berjalan. Tugas dia menapis udara kepada oksigen. So ni tak perlu nak hidupkan switch, awak letak je kat sudut rumah awak and then benda tu pun berlaku. Okay. Kalau dalam rumah Encik Akmal saya tanya lagi deepnya, dalam rumah kita tahu ke kuantiti dia berapa banyak pokok ke, kalau macam dekat bilik tidur berapa, kalau dekat hall tu berapa, ada ke jumlah dia ataupun dia ni satu sepokok ni dah cukup dah untuk. Ni pun bagus soalan Cik Amir tu. Sebenarnya misconception jugalah. Okey, setengah orang berpendapat kalau dia letak banyak pokok dekat dalam bilik dia, bilik dia makin segar lah. Betul. Makin banyak udara. Okey, sebenarnya benda tu kurang tepat lah. Okey, sebenarnya kalau awak letak dalam bilik awak 2-3 pokok pun dah okey dah. Okey, tak payah letak sampai 20-30 pokok satu bilik kan. Sebab dikuatiri awak punya bilik akan penuh dengan pokok lah. Dengan pokok satu. Satu awak susah nak jaga. Betul. Okey, satu lagi takut penukaran gas dia tak berjalan dengan lancar sebab bilik awak dah penuh, dah cramp. Okey, so recommended dalam bilik ataupun satu ruang hanya 2-3 pokok saja. Dah memadai lah. Cik Akmal panas ke? Boleh ke sini sikit? Kesian Cik Akmal. Cuma dia silau je. Tak nampak kamera, silau sangat. Okey. Kesian Cik Akmal. Okey, maafkan saya. Patut kita jaga baik ni kita punya pensyarah ni. Tolong komen kalau ada soalan. Kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya. Tak ada masalah soalannya. Janganlah tanya apa hukum. Tanyalah berkaitan dengan pokok ni. Saya bawa Encik Akmal. Jadi tanyalah berkaitan dengan pokok. Sensivera, snake plant snake plant, lidah mak mertua. Apa saja soalan yang anda ingin tanyakan. Rumah saya macam ni, pokok ni sesuai dekat sudut ke, dekat tengah ke, ataupun dekat tandas ke. Boleh tanya apa-apa soalan. Ni Farisha yang ni, okey. Geng-geng ni tolong share kita punya live pagi ini. Banyak ilmu yang kita akan dapat supaya apa? Supaya ada manfaat dan kita boleh membetulkan fakta. Bukan sedut habut. Itu vacuum punya kerja. Jangan. Satu lagi Cik Amir, kita lupa nak tekankan dunia pembiakan dia. Tak ada masalah. Silakan. So, kalau yang dekat orang kat luar sana ataupun yang berminat nak tanam pokok Sensivera ni, senang je pembiakan dia. Apa yang kita perlu lakukan, kita perlu potong je daun dia. Potong macam ni, ada ambil gunting, potong. Ini awak cocok je kat dalam tanah. Okey, senang je. So selang-selang berapa minggu awak akan nampak ni anak dia keluar. Ni anak baru ni. Nampak tak dalam kamera? Ni anak baru. Yang tepi ni anak baru. Ni yang kita potong. Ni yang kita potong, ni keluar anak baru. So dia punya pembiakan sangat mudah lah. Even amatur pun boleh buat. Potong cocok je. Nampak? Amatur pun boleh buat. Rajin tak rajin ni demo. Rajin tak rajin je. nak menunjukkan bahawasanya mudah tu. Okey, ada soalan. Soalan cepu cemas. Cepu cemas daripada Siti Zubadah, pensyarah BP lah. Pasu kena besar ke sebab dia cepat membiakkan? Soalan dia. Jawapan Cik Akmal. So jawapan saya lah, pasu kena besar atau tak untuk tanam Sensivera. Okay? So Sensivera ni kategori spesies pokok yang membiak sangat cepat lah. Okay, so sangat cepat. Means bila awak tanam dalam satu pasu yang maybe bersaiz contoh macam ni lah. Nampak tak? Boleh. Berapa inci ni? Agak-agak. Saya tak tahu Cik Akmal. Dalam 20-30 cm dia punya diameter. Okey. So bila awak tanam satu pasu tu, okey, ikut sudut yang awak nak letak, bila pokok tu dah besar, senang je awak perlu pisahkan. Kita pisahkan daripada induk dia lah. Tarik ke potong Cik Akmal? Tarik ke potong boleh, tulang lah. Asalkan dia punya saiz tu tepat dengan pasu tu balik. Ataupun awak ada duit lebih ataupun ada pasu yang lebih besar daripada pasu yang ni, awak pindahkanlah dalam pasu lain. So pokok ni tak ada masalah. Awak terpotong daun ke, terpotong akar dia, still boleh hidup. Dia tak meninggal terus lah. Tak meninggal lah. Dia sangat lasak. Dia sangat lasak, tak meninggal terus. Istimewa pokok ni lah. Maksudnya kalau dari soalan Siti Zubaidah tadi,
biar pokok tu sesuai saiz dengan pasu itu. Kalau dia dah berlebih, beli pasu lain lah. Kalau duit lebih beli pasu lebih besar. Oh, okey. Tapi kalau macam pokok kita kecil ni, takkan kita nak beli pasu besar macam ni. Betul? Kita mesti nak beli pasu yang 2 kali ganda daripada dia punya saiz ni kan. Okey. So bila pokok makin besar, kita tukarlah pokok yang pasu yang lebih besar. Tips-tips, saya rasa ni tips. Kalau pokoknya saiz begini, 2 kali ganda pasunya, betul kan? Satu kalau besar macam ni kan. Carilah pasu saiz yang besar macam ni, 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okay, so bila pokok ni dah penuh dekat pasu tu, apa yang awak perlu buat? Awak perlu Remove lah, cabut anak-anak dia ni pindah ke tempat lain. Daripada satu pasu dapatlah 2-3 pasu. Nampak. Banyaklah anak-anak dapat. Ingat senang nak dapat tips ni. www.ucam.edu.my. Follow FB UCAM. Follow FB FPP UCAM kat situ. Banyak soalan. Kalau dia dah banyak macam tu, apa yang patut kita potong? Apa yang patut kita potong? Maksudnya saya tak berapa faham. Potong apa tu maksudnya? Okey. So contohnya kat Siti kan. Okey. So macam ni dalam polybag ni awak nampak kan dah penuh kan? Nampak tak? Penuh dah betul. Penuh, dah krem kat sini. Okey. So cara dia tunjuk sikit dekat sikit. Okey. Apa yang kita perlu, kita just cabut je macam ni. Cabut je. So dah tak penuh dah pasu ni. Betul tak? Sama juga macam awak tak dalam pasu besar. Awak cabut je anak-anak tepi ni. Cabut je. Saya tak berani. So cabut je. So jangan risau mati ke apa, dia takkan mati. Lasak. Dia lasak, dia jangan lasak. So jadi satu balik. Okey. So yang ni awak boleh pindah ke pasu-pasu yang lain. Dapat 2-3 pasu yang lain, betul tak? Okey. Oh macam tu, Allah. Saya bukan orang landscape ni, takut nak cabut-cabut. Cik Akmal kata macam cabut tulang dia. je. Dia sangat lasak. Okay, sangat akar dia lasak. terputus pun tak dia boleh hidup lagi. Okay, ada soalan lagi tak? Okey, kalau ada soalan tolong letak dalam. Okey. Warna ini. Atas Amir, tengok atas warna ini. Warna ini. Nampak macam pokok ni hujungnya tajam, sesuai ke jika untuk rumah yang mempunyai anak kecil? Betul-betul. Ni tajam. Ni bahaya tak ke anak kecil, Cik Akmal? Tak, untuk warna ini Sansevieria ni dia kategori tak berbahaya untuk anak-anak kecil pun. Sebab kalau awak tengok dia hujung dia tajam, tapi bila awak tekan terus dia patah, tak ada masalah pun. Wah. Gigit boleh? Tapi jangan biar anak gigit daun ni lah. Kalau sengaja biarkan anak gigit kunyah daun ni, maybe ada allergic kat situ. Mana-mana pokok pun sama. Okey. Tapi tak adalah orang sengaja nak gigit. Tak ada kojong Tak ada kojong lah nak gigit daun Sansevieria ni Okey. So hujung dia tak tajam pun. Dia lembut je ni, boleh senang patah. Okey. Pada soalan Puan Wan Aini, tajam ni tak ada masalah, lembut lembut. Dia lembut je. Tapi janganlah bagi anak Tajam gigit. tajam bukan berduri lah. Dia senang patah macam ni. Tajam, senang patah. Tapi jangan bagi anak gigit. Cocok pun tak sikit pun. Jagalah, kita jaga. Cocok tu betul tak sakit. So dia selamat lah dekat rumah, tak ada masalah. Selamat je. Pokok ni memang power. Saya baru tahu ni. Dan tak ada pokok indoor yang sangat power lah, yang versatile. Versatile. Ingat apa? Boleh nyanyi rock je. Kita boleh nyanyi balada, semua versatile. Contoh itu saya bagi contoh. Jangan kecam saya. Okey, bagi like, tolong share. Kita ada 28 30. Hebat nampak semua. saya bawa. Hai, ini Cik Akmal orang power. Ada lagi soalan macam letak dalam rumah boleh, sebab bila letak dalam rumah macam tak berapa nak segar. Soalan daripada Siti Suhaiza Betul. Letak dalam rumah boleh, sebab bila letak dalam rumah macam tak berapa nak segar. segar je. Okey. So soalan tu dia agak vague lah, agak kabur. Dia tak segar tu dari segi macam mana? Maybe daun ni lembik ke, okey? Atau sebab awak letak kat tempat yang terlampau gelap ke pun boleh menyebabkan pokok awak tak segar. Okey, macam saya cakap tadi, bila awak tanam pokok Sansevieria, apa yang perlu awak lakukan hanya siram 1 kali seminggu sahaja. Sebab kalau kita hari-hari kita siram, awak akan menyebabkan daun dia busuk, dia terlebih air. Tu yang awak dapat pokok awak tak segar je tu. Kalau terlebih air dia busuk. Jangan terlebih air. Pokok ni sangat tak suka air lah. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali awak siram. And make sure jangan letak dekat persekitaran yang terlampau gelap. Kena at least ada cahaya sikit lah. Cahaya lampu pun boleh lah.
Maksudnya pencahayaan sikit boleh dan jangan terlampau banyak air sebab dia nanti busuk dia punya daun. Ni daun ni. Daun. Sebab satu lagi daun dia ada banyak kandungan air dalam ni. Cik Akmal dia tak ada bunga ke? Pokok sansevieria ni ada bunga. Cuma bunga dia tak cantik macam bunga ros ke, bunga melo ke. Bunga dia sangat halus kecil je. Okey. Dia ada bunga. Dia ada Saya bunga. tanya bunga sebab saya anggap pokok ni bunga. Jadi nampak saya dapat Dia akan pencerahan. keluar, kadang-kadang akan keluar bunga tepi ni lah. Macam spike-spike yang tu. Okey. Dia halus je. Okey, Siti. Okey, senang je nak cabut. Risau juga mati bila nak cabut. Very informative Mizan Fatihah. Senangnya nak Mizan. biarkan banyak anak pokok baru boleh dapat. Berapa kos kalau nak mula tak soalan, berapa kos kalau nak mula tanam dan harga pasaran sekarang Cik Akmal? Okey. Berapa kos mungkin nak starting ni? Ni soalan kemar ni, kemain okey. Berapa kos kemar Okey, so untuk harga dululah, harga pasaran untuk satu sansevieria dwarf ni kadang-kadang 10 hingga 15 ringgit je satu polybag. Okey. Tapi sekarang lah sebabkan dia kuasa viral dan tutup harga dekat pasaran sampai out of stock dah. Satu polybag boleh mencecah sampai RM25 untuk ni je, yang dwarf. Kita ada banyak aktif petang. Boleh kontak kita Tapi sini. kalau untuk besar macam ni boleh mencecah RM70-80 satu pasu. Harga sekarang lah trend. Tapi bila dah tak trending nanti dia turun baliklah harga dia. Kadang-kadang kalau kat pasaran harga biasa macam ni baru 35, 30 saja. Macam ni 35. Kalau macam ni baru RM10 macam tu. Okey. Okey. Itu So ikut harga trending Size lah. sekarang. Sekarang. Boleh harga dapat semasa. Harga semasa. Boleh dapat kat kita dengan harga lebih murah. Dekat UCAM mungkin ada kot stok boleh Ada. datang untuk Kalau beli. nak murah beli kat UCAM lah. Nak murah beli kat UCAM punya nursery. Ingat apa? Kat luar je ada nursery, UCAM ada nursery. Kita ada stok. Boleh datang beli. Adalah orang layan insya-Allah. Okey. Maksudnya harga ikut harga pasaran ya Cik Akmal. Harga pasaran. Harga pasaran. Tak adalah sembelih. Beli RM10 boleh berapa lama Cik Akmal? Macam mana? Kalau kita beli sekali ni kan, saya beli, saya letak kat sudut, seminggu sekali saya letak air. Berapa umur dia lama? Selagi awak menjaga dia dengan penuh kasih sayang, dia akan hidup. Pokok ni dia tak banyak songeh. Selagi awak jaga dia okey, dia akan hidup. Mana awak jaga dia? Saya tak tahu Cik Akmal. Ini first time tahu dia punya pokok ini betapa banyaknya senang Dia kategori sangat senang nak jagalah. Memang recommended untuk beginner. Apa maksud recommended untuk beginner tu Cik Akmal? Untuk Beginner expert tu maksudnya dia ada pokok kalau lain kita ke? baca dekat Facebook ke kat mana-mana artikel yang baru-baru ni lah. Even orang yang tak minat pokok pun tiba-tiba dia pergi nursery dia beli pokok ni. Sebab dia rasa macam benda ni macam berfungsi untuk rumah dia. Betul. Okay. So untuk beginner macam tu beli pokok ni ada orang kalau beli pokok mati dia terus lemah semangat dah. Betul. Dia tak nak beli pokok dah. Tapi kalau pokok ni insya-Allah dia tak lemah semangat. Dia boleh hidup lama. Okay. So recommended dah untuk beginner lah, boleh beli tak ada masalah. Ikut harga pasaran. Kat nursery UCAM, kat Melaka, kat Alor Gajah, kat air Pak Abbas. Tepat lagi saya bagi. Datang better boleh. beli kat nursery UCAM lah. Nursery UCAM. Ada. Harga bukan sembelih. Harga potong je. Okey. Siram seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Perlu pencahayaan yang cukup. Ni. Siapa tanya tu? Tak, Mizan dia maklum balik. Thank you Encik Akmal. Baik. Thank you Mizan Fatihah. Masya Allah, mantap Encik Akmal, terbaik. Ada lagi tak soalan-soalan cepu cemas? Ada soalan lagi? Tanya. Kita mungkin akan live dalam 1 hari. Tak ada. Lamanya. Bukan 1 hari. Kita Mungkin baik. Kita kongsi ilmu ni mungkin dalam sejam ke 40 Akmal boleh cerita minit. struktur pokok ni sikit tak? Macam mana batang dia apa? Dia ada batang ke? Ada daunnya. Struktur dia. Cik Azizi ada dengan Yang kita. kita punya videographer bertanya. Jadi dia kata struktur pokok tu ada batang ke ada apa. boleh tak Saya struktur saya tak sikit? faham sangat. Okey. Mungkin. So soalan Cik Azizi, macam mana struktur atau fizikal pokok ni Okey. So kalau awak nampak Fizikal. dekat kamera, Nampak. okey, pokok sansevieria ni dia tak ada batang yang jelas. Maksudnya bukan dia tak ada batang berkayu ke, dia tak ada batang herba ke. Okey. Dia basically daripada akar dia akan terus tumbuh daun dia. Okey, so dia tak ada batang. Betul? Okey. So daun dia ni sangat keras.
So bila sangat keras maksudnya dia punya bentuk tu dah tetap. Tak perlukan batang untuk buat fizikal, membentuk dia. Okey, so ini dah jadi bentuk je. Keras je pokok dia, tak perlukan batang. Dia boleh tinggi ke? Dia punya tinggi dalam mostly dalam 3 atau 4 kaki lah paling maksimum. Okay. So dia takkan keluar batang berkayu ke, dia hanya daun sahaja. So bawah ni awak akan nampak dia punya daun lah, bukan batang. Oh, ni akar dia Ni lah. akar dia. Okey. Oh, macam ni pun hidup lagi Encik Akmal Ni kalau awak tu cocok tanah dia hidup dah. Settle lah. Lasak. Ni akar, ni daun Kalau yang tinggi ni paling jauh, paling tinggi boleh pergi 3 kaki. Ya Allah, pokok ni Sansevieria, sensitif. Sansevieria dia tak sensitif sangat mudah. Sansevieria sangat mudah untuk dijaga. Safe maintain senang ni saya rasa. Dia duduk situ letak air. So untuk orang yang sangat busy tapi nak bela pokok, ini recommended lah. Sangat recommended Tinggal pun dia still boleh hidup lagi. Tak ada masalah maksudnya ini Encik Akmal, ini dia dalam polybag kan Encik Akmal. Kalau macam sampai ke rumah ni tanya soalan yang tak bijak sikit lah letak gini sahaja ke, atau kalau comelnya letak pasu. Pasu ni pasu. Kalau pasu pun Encik Akmal, saya tengok dekat pasaran ada pasu plastik, ada pasu macam ni batu tanah liat. Efek tak dengan dia? Sebenarnya kalau pasu ni dia sebenarnya subjektif. Okey, dia depends pada owner tu lah. Kalau owner tu ada budget lebih, dia boleh beli pasu jenis macam ni. Sebab pasu jenis macam ni yang dah siap glaze, yang dah siap finishing, dia mahal sikit. Dia costly compare dengan pasu tanah liat macam ni. Nampak tak tanah liat macam ni? Okey, yang ni. So dia ni murah sikit lah. Okey. So kalau untuk letak dalam indoor, better cari pasu yang lebih cantik macam ni lah. Jangan pakai pasu tanah liat ke, ataupun yang jangan letak polybag macam ni. Tak menarik lah kan? Tak menarik, tak cantik lah. So depends pada owner tu lah. Kalau tuan-tuan yang live dengan saya, dengar traktor, nampak tak? Nama Kolej Universiti Agroscience, tapi dengan traktor, anda kalau belajar boleh praktikal naik traktor ni. Dapat ilmu. Kita tengok traktor ni dulu. Bukan tengok. Bagi traktor ni lalu dulu. Soalan, tanyalah soalan. Saya ni nak jumpa Encik Akmal bukan senang ni. Nak tanya soalan, tanya je berkaitan dengan pokok. Tak ada masalah, bukan Sansevieria pun tak apa kot. Nak berjinak-jinak dengan subjek berkaitan dengan pokok ke, boleh tanya. Recommended pokok yang untuk indoor lagi boleh tak selain daripada Sansevieria? Selain Sansevieria, Encik Akmal, apa lagi? Okay, so actually untuk indoor banyak sebenarnya, beribu-ribu spesies awak boleh cari. Beribu spesies. Tips saya yang boleh bagi kat sini, tips dia. Kalau pergi ke nursery, awak pergi ke bahagian indoor section. Maksudnya bahagian yang diletak net hitam. Okay? Jangan pergi kat bahagian terbuka. Bila bahagian terbuka means pokok tu memang tak sesuai dekat indoor. Dia memang nak outdoor. Saya tak tahu tu Encik Akmal. Saya bahagian yang ada awning hitam, yang net hitam. So pokok-pokok yang mostly bawa net hitam tu adalah pokok indoor. Yang tak nak cahaya banyak sangat. So tips je lah. So untuk kategori spesies tu beribu-ribu spesies. Tak boleh nak saya sebut sini lah. Beribu-ribu spesies. Ciri-ciri indoor yang baik, pokok indoor yang baik. Ada tak ciri khas? Ciri-ciri indoor yang baik lah. Ini sebenarnya soalan subjektif juga. Okey, tak ada masalah. Ciri-ciri indoor yang baik ni sebenarnya depends pada owner dia. Kalau owner jenis yang macam memang setiap hari ada kat rumah, okey, boleh cari jenis indoor yang fragile. Maksudnya yang perlukan perhatian lebih. Sebab owner dia ada kat rumah setiap hari kan. Betul. Tapi jenis yang bekerja, yang ada kat rumah, kadang-kadang 3 hari je ada kat rumah, lepas tu tak ada kat rumah. Boleh-boleh jenis-jenis macam ni lah, Sansevieria, jenis-jenis yang menyimpan air banyak kat batang dia ataupun dekat daun dia. Dia banyak pilihan dan jenis. Yang kalau yang tak tahu sangat ilmu tentang pokok-pokok, jangan risau, pergi nursery. Yang ada netting hitam itu antara pokok indoor lah. Maksudnya pokok tu tak perlukan cahaya yang banyak lah. Tips lah. Tips. Nampak dapat tips lagi. And itu satu lagi, pokok indoor ni, kebanyakan pokok indoor dia tak ada bunga. Dia hanya berdaun sahaja. Okay? Sebab bila berdaun tu, bila berbunga means pokok tu perlukan cahaya matahari yang sangat banyak.
Macam mana ulang-ulang Cik Akmal? Okay. Contoh macam saya bagi contoh bunga kertas dengan bunga raya. Betul. Pokok berbunga kan? Ya. Okay. So untuk pokok-pokok ni mengeluarkan bunga, dia perlukan kehadiran matahari yang sangat banyak untuk dia keluar bunga. Tapi untuk kategori indoor, mostly pokok yang berdaun saja tak keluar bunga. Sebab dia tak perlukan matahari banyak. Ya Allah. Ilmu tuan-tuan. Itu tips lah. Pokok yang berbunga memerlukan cahaya matahari. Yang Bila sangat kalau cahaya matahari yang sangat banyak, maksudnya tak sesuai untuk indoor. Betul. Betul. Yang nak tahu dia indoor ke, dia daun saja. Nampak tak? Jangan risaulah, tapi saya rasa kalau tuan-tuan pergi dekat mana-mana nursery UCAM kan, kami akan tunjuklah ini pokok indoor, ini pokok outdoor. Tak ada masalah. Yang sekarang ya, dia bukan sedut habuk. Itu dia punya tekanan itu. Pokok sansevieria tak sedut habuk. So jangan mislead information lah. Okay? Yang sedut habuk tu apa? Vacuum. Vacuum. Kena sekali kat pipi. Vacuum. Okey. Ni soalan. Depok. Allah. Kita pergi yang ni. Kak Alice dulu. Selain untuk hiasan, ada kebaikan lain tak untuk pokok ni? Hiasan. Maksudnya apa? Dia selain hiasan ada pokok benda lain tak? Maksudnya Kak Alice, maybe maksud Kak Alice tu untuk macam herbal ke medicinal purpose lah. Mungkin. So untuk sansevieria setakat ni dia punya medicinal purpose dia tak jelas lagi pergi. Maksudnya kita tanam untuk tujuan hiasan saja. Untuk tujuan perubatan ke, untuk tujuan masakan ke, kita tak showkan. Okay, sebab benda tu tak ada bukti yang tersebut untuk boleh gunakan. Okay? Maksudnya memang untuk hiasan purpose ya, untuk medical herbs tak ada lagi kajian. Wah, boleh buat kajian ni. Nak menunjukkan bahawasanya pokok ni lebih kepada hiasan. Kalau macam Puan Sarah Dato' Akmal demo cara tanaman boleh tak? Boleh tak? Tanam boleh. Boleh lah. Okey lah. Okey. Demo sikit. Ni saya demo lah cara nak tanam Okay, Tengok semua. Mana nak dapat ilmu. So basically kita ada contoh kita ada satu polybag yang kosong. So tanah dia tanah basic, tanah kompos lah. Okay, maybe biasa kita guna 3:2, 1:1. 3 tu maksudnya tanah topsoil. Okay. 3 tanah topsoil, 2 tanah kompos, and then 1 pasir. Okay, pasir tu wajib sebab pokok sansevieria ni dia tak suka air yang bertakung. So air dia kena bila awak siram dia terus jatuh ke bawah. Bukan bila kita siram air tu bergenang. Okey, unless awak tanam pokok padi boleh macam tu. Nampak Tadi pasir, tanah 3:2, 1:1. 3:2, 1:1. Tanah topsoil 3, tanah kompos 2. Tanah kompos 2, pasir 1. Pasir 1 bahagian. Sebabnya dia tak suka air yang bertakung. Dia tak suka air yang bertakung. Okey. So, bila dah siapkan tanah macam tu, okey. Cara dia mudah je. Kalau kita ada anak pokok macam ni, okey, yang dah siap berakar, just korek tanam je. Macam ni. Korek tanam je. Okey, ini satu cara. Dah siap dah. Dia siram. Okay, dia confirm dia hidup. Okay. Satu lagi cara, awak tak ada anak pokok. Tapi awak nampak jiran awak tanam pokok ni. Awak minta lah dia punya daun sikit. Minta 1 daun contohnya kan. Minta 1 daun macam ni. Dapatlah selai daun macam ni. So balik rumah, apa yang awak perlu buat, sama ada awak potong sikit dia punya bawah ni, potong ke gunting lah. Ataupun awak terus cocok macam ni. Macam ni. So still dia boleh hidup. Tak ada masalah. Lasak betul. Dia sangat lasak. Allah, berapa? RM25. Saya rembat. Sangat lasak, sangat senang nak tanam lah. Saya tak ada ilmu pokok ni pun senang je. Cik Akmal kata 3, 2, 1 tadi tu. Lepas tu saya korek-korek, lepas tu tanam je. Tanam je macam tu kan Cik Akmal So selang beberapa minggu dia akan jadi macam ni lah. Okay, contohnya ni daripada pokok asal. Ini macam tadi lah ni kot daripada daun ni dia potong, dia cocok, lepas tu selang beberapa minggu dia keluar anak daun yang baru. Tapi pokok yang ni buat apa nanti? Jadi apa? Yang ni boleh mati ke apa? Yang ni dia akan kering dan mengeluarkan anak-anak yang lain. Okey. Simple, sangat simple. Keluar pokok anak baru ni. Yang ni apa jadi? Bukan balik kampung, bukan. Ini dia akan kering, keluar anak baru Cik Akmal. Oh ya Allah, ilmu pokok tak tahu kau Tapi pagi ini anda dapat ilmu.
Sansevieria. Beli mahal-mahal buat apa? Boleh bukan. minta jiran ke sebelah rumah. Minta je dekat sebelah rumah, dapat pahala. Nah, tambah lagi banyak pahala. Dosa mengumpat banyak kan? Ambil pahala kawan-kawan. Mudah saja ya nak tanam, tidaklah terlalu complicated. Kena bawa cangkul, kena bawa JCB ke? Tak ada. Yang penting tanah dia jangan bertakung lah. Jangan bertakung. Tanah poros. Poros Lebihkan pasir. Banyak ilmu ni kita dapat. Dapat tepuk tangan tu. Okey, kalau letak area TV, ada soalan daripada Kak Lia. Kalau letak area TV tak ada cahaya boleh ke? Atau pagi kena letak luar bagi cahaya sikit. Maksudnya dia macam Bagus kat soalan ni. keluar. Okay. So untuk soalan Kak Lia tu, boleh ke letak sebelah TV sebab tak ada cahaya? Okay. So sebenarnya Sansevieria ni dia tak perlukan, dia tak, bukan jenis pokok yang manja lah. Okay. Kalau cahaya daripada cahaya mentol lampu pun, okay, kita letak kat depan TV, kita pasang lampu tu tak? Betul. Okay. Still dia boleh absorb cahaya tu, tak ada masalah. Ya ke? Dia punya jangan awak letak pokok ni dia betul-betul dekat dalam store ke kat tempat yang sangat gelap sampai tak ada cahaya 24 jam. Itu akan menyebabkan pokok awak rosak lah. Okay, make sure ada cahaya at least dalam 3 hingga 4 jam pun dah okey. Cahaya lampu pun dah okey dah. Terkejut tak dengar? Saya ingat cahaya matahari ni yang tengah tembak. Cahaya lampu pun boleh. Cahaya lampu pun boleh. Allah, lasaknya Sansevieria ni. Ya Allah, nampak mana nak dapat ilmu? Kat UCAM je boleh dapat ilmu ni tau. Dengan boleh belajar subjek khas dengan Cik Akmal. Handsome lagi. Okey. Maksudnya dari soalan Puan Lia, tak payahlah keluarkan dia. Cahaya lampu pun dah memadai. Okey. Kalau nak beli di UCAM pokok ni nak hubungi siapa? Datang call UCAM kat situ, nanti operator akan jawab. Dia boleh jawab insya-Allah ya. Okey. Daripada Farisha Yani, tak perlu baja. Ke? Okey. Perlu baja tak? Untuk Farisha soalan dia. Okey, semua organisma hidup dekat muka bumi perlukan baja, perlukan makanan untuk hidup, betul tak? Okey, betul. So pokok Sansevieria ni tak terkecuali lah. Okey. So pembajaan dia, baja NPK hanya perlu baja 15. Baja seimbang lah. Okey. Pemberian baja ni kita bagi sebulan sekali je. Sebulan sekali ni sikit je, satu sudu makan macam tu je. Okey, sebulan sekali saja pembajaan dia. Okey, lepas baja terus siram. So dia jenis bukannya pokok yang perlu baja setiap 2 minggu ke seminggu tak. Sebulan sekali. Sebulan sekali je. Sangat senang nak jaga pokok ni. Saya ulang, air seminggu sekali. Ataupun kalau pergi travel, masa PKP tak boleh travel tau, 2 minggu keluar ke daripada rumah, kita siram lah 2 minggu sekali pun boleh. Dari segi baja, ni best huraian daripada Encik Akmal. Semua benda hidup dekat dunia ni perlukan makanan dan baja. Jadi dia perlukan baja, cuma disebabkan dia ni lasak, baja sebulan sekali je. Apa kisah? Nak menunjukkan betapa lasaknya, tetapi khasiat dia boleh menukar oksigen karbon dioksida kepada oksigen. Dia kadang-kadang orang bagi baja 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia bagi baja. Oh ya. Pasti pokok boleh Hidup. hidup. Cantik. Tak masalah lah. Kalau pokok cantik tu maksudnya apa, Cik Akmal? Cantik dia macam ni lah maksudnya, Cantik cantik. maksudnya daun dia tak ada masalah, daun dia hijau macam ni je. Lepas tu dia punya perkembangan pun gemuk je kita tengok. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada orang tanam pokok Sansevieria sebabkan dia rajin siram air hari-hari, daun dia jadi lecuk, jadi apa? Busuk. Awak tengok daun dia jadi lembik bawah sini je. Tu means daun dia tak cantik lah. So Sansevieria daun dia kena bersifat menunjuk ke atas. Itulah kategori Sansevieria yang sihat. Sifat Sansevieria yang sihat. Tips ni. Sansevieria yang sihat, daun dia menunjuk ke atas. Kalau dia busuk yang tadi Encik Akmal terms dia busuk, macam ni tak sihat dia. Maksudnya jangan siram air banyak lah. Seminggu sekali dah memadai. Seminggu sekali cukup siram air. Sansevieria. Maksudnya itu tips. Senang dah kita dapat tips. Okey, apa lagi? Tak perlu baja. Okey, terbaik mah. Okey, pokok ni banyak je bersepah dulu kat tepi rumah. Tak siapa peduli. Betul. Tapi sekarang orang peduli lah sebab harga dah mahal.
Maksudnya ada orang dicabut dekat rumah sini, dia masuk dalam polybag, Jual? dia dah bersedia untuk jual lah. Bersedia untuk jual Yes. Maksudnya dia ambil kesempatan lah gitu. Okey, Dapatlah income sikit kan. Rezeki So, lah. siapa yang ada pokok ni kat rumah banyak tanam tu, bolehlah semai-semai. Start dari sekarang kan. Start harga dia satu 20 ringgit. Kadang awak tanam macam ni kan. 20 ringgit berapa satu polybag? Satu polybag ni dah boleh awak jual RM20. Dengar itu. Kat UK murah je. Datang insya-Allah murah. UK murah je. Ini ada apa tak perlu bajet. Tadi ada satu soalan cek ke mana-mana. Anis. Hanis mana? Ni. Indoplan ni akan attract nyamuk ke? Soalan. Saya pun tak terfikir. Soalan bahaya tu. Oh. Okey, so awak kena tahu sebenarnya Indoplan ni, okey, sifat-sifat dia ada banyak jenis. Ada yang bersifat bushy. Bushy tu maksudnya dia Semak. renek and dia Himbun. rimbun. Rimbun. Okey, macam Sansevieria ni, okey, ada yang bersifat dia just naik meninggi je. Okey. So untuk untuk nyamuk dia lebih sukakan style yang bushy. Bushy. Kalau untuk Sansevieria ni awak kalau nyamuk duduk bang awak boleh nampak dia duduk kat mana, betul tak? Okey. So satu lagi nyamuk ni dia sukakan tempat yang gelap and then ada kelembapan, ada air. Okey. So kalau awak letak dekat Sansevieria awak kat tempat yang ada cahaya, okey, lepas tempat yang terbuka, tak ada masalah. Tak ada isu nyamuk. Tak ada isu nyamuk lah. Unless memang rumah awak penuh dengan air bertakung ke, penuh dengan pokok-pokok. Faktor lain lah. Faktor lain lah. Bukan Sansevieria punya kojor lah. Yes. Boleh tak kita spray dengan shell top ke? Dia effect tak? So saya punya recommendation untuk semua jenis pokok lah, bukan Sansevieria je. Okay, kalau kita nak guna shell top ke pemakila ke apa, better cari yang water base. Okay, water base maksudnya bukan jenis minyak. Okay, water base tu maksudnya shell top tu dia dah bercampur dengan air, ni awak boleh spray je. So pokok takkan mati. Kalau awak ambil yang beli yang minyak punya awak spray, confirm pokok akan masalah. Kalau nak spray nyamuk tu, kalau terkena badan dia ni, cari yang water base. Water base. Jangan Dia ada tulis yang depan minyak. H2O. Ya betul, H2O mewakili air lah. Maksudnya jangan beli yang minyak. Kalau ngada sangat lah nak spray sebab takut nyamuk. Tapi Encik Akmal kata dia tidak akan geng-geng nyamuk tak suka sangat. Tapi yang nak pun dia rimbun-rimbun je. Dan dia minat pada gelap. Maksudnya Sansevieria ni memang mantap lah Sansevieria. Ingatlah viral. Banyak sangat dia punya kelebihan ni. Orang suka. Hebat. Okey, apa lagi kita tengok? Beli pokok ni banyak Indoplan. Nanti nyamuk kita 5 minit, ada. Gimi. Macam tu tak sabar nak cari pokok. 5 minit je 1 jam. Bagi sikit, daun sikit. Selalu tengok kat drama Korea orang duk spray air kat daun tu. 5 minit, Gimi. Perlu tak buat macam kat pokok ni? Hanis okey. kata selalu tengok kat drama Korea, kuat benar Korea. Ini Duk spray air. Korean drama ni, Anis. Lepas tu Okey. perlu tak buat macam tu kat pokok ni? Okay. So untuk Anis, kenapa orang spray air pada daun pokok? Sebab satu, bila pokok indoor awak letak kat dalam rumah, okey, pokok indoor awak letak dalam rumah dia takkan kena hujan. Betul? Okey, bila tak kena hujan awak akan dapat daun dia sedikit berhabuk ataupun banyaklah habuk dekat permukaan daun dia. So cara dia kita akan spray daun pokok ni, kita lap satu-satu. So kalau tak dia akan berhabuk. Sama juga macam pokok plastik kita beli tu tak letak dalam rumah. Okey, dia akan berhabuk. Kalau pokok Sansevieria ni awak letak kat luar yang kena hujan, dia tak akan berhabuk sebab ada embun satu, ada air hujan. So dia akan sentiasa dibasuh lah. Okey, kalau awak letak dalam rumah dia senang berhabuk. Okey, so kenalah kita spray ataupun kita letak leaf shiner, lap. Apa leaf apa? Leaf shiner. Leaf shiner tu shiner. maksudnya pengilat daun. Ui, ada pengilat ada daun. pengilat Bukan daun. pengilat kuku je. Dengar, Bukan pengilat kereta daun. je kena kilat. Kereta. Pokok pun kena kilat. Kilat. Leaf shiner tu awak boleh cari dekat kedai hardware ke, kedai nursery ke, spray, betul awak lap. So daun pokok awak akan berkilat. Okay. Maksudnya kita kena maintain lah. Maksudnya itu konsep maintain Yes, kan. Maintain. Lepas tu kadang ada habuk yang live dengan saya. Ada habuk, kita spray sikit air, kita lap bagi nampak dia comel. Pakai air lah maksudnya macam tu. Pengilat pokok pun ada. Bukan kereta saja yang kilat. Mantap tak? Hebat tak macam tu? Okey, kita dah nak habis live dah ni. Kau ada lagi satu soalan kalau ada untuk kita ajukan kepada saya. Dah nak terpanggil sifu pokok dah ni. Sifu pokok kat sini sebab ada yang cakap sifu terbaik, sifu Encik Akmal.
Jadi mudahnya konsepnya dia bukan menyedut habuk, bukan menyedut. Itu konsep yang salah lah Salah. mislead. Pokok sensibera dia tak sedut habuk ataupun tak serap habuk. Okey. Dia hanya menyerap gas yang tercemar. Okey, dia Menyerap gas yang tercemar menukar karbon dioksida kepada pada oksigen. oksigen Okey. menyerap. Habis kalau macam saya teringat pula yang menyerap gas yang tercemar. Dulu ada kes Sungai Kim saya tak silap air sungai tu dah rosak dengan pencemaran. Saya tanya soalan ni mungkin tak berapa bijak lah, tapi saya nak tanya lah. Saya letak pokok ni banyak-banyak dekat tepi sungai tu, dia boleh ke neutralkan udara dekat situ juga, Cik Akmal? Soalan tu dia mencabar juga sebenarnya. Okey. So awak kena ingatlah sifat sungai tu dia cecair. Okey. Okey. So pokok mana-mana pokok indoor atau pokok kat luar pun dia hanya menyerap gas dalam bentuk gas. Penukaran tu. okey. Okey. So bila sungai tadi yang tercemar tadi perlukan proses penjejatan ke udara, barulah pokok ni boleh serap. Betul? Tapi dia punya kekerapan untuk membersihkan sungai tu tak adalah segiat atau seaktif. Awak beli mesin apa untuk bersihkan penapis dia. ke. Okay. So benda ni dia akan melakukan kerja-kerja menapis tanpa kita sedar. Sebab 24 jam dia akan berjalan je macam tu. Tak adalah kena tanam tepi tu, tak adalah. Maksudnya kerjanya dia tak adalah selalu untuk membersihkan udara tu, dan yang tercemar tu pun cecair. Jadi macam tu lah proses dia. Thank you for info. Tolong share ni, mungkin student saya rasa ni student Cik Akmal ni, Emilia ni, boleh share. Ada tak lagi satu soalan untuk Cik Akmal? Last. Norhana ni. Maksudnya kat sini boleh, kalau ada satu soalan saya nak baca, tolong komen share dengan grup FB lain. Saya live dengan Cik Akmal, pensyarah daripada Jabatan Landscape dan Alam Sekitar Fakulti Fakulti Agroscience. Jadi kat sini saya perlukan lagi satu soalan. Kalau ada tanya soalan, apa-apa soalan yang berkaitan dengan pokok ni, kalau tak ada saya mungkin akan offkan live saya. Tetapi itulah dia punya nama saintifik dia, Sansevieria, ataupun lidah mak mertua lah. Lidah mak mertua, snake plant. Ini lidah jin. Saya cuba pecah-pecahkan ilmu yang saya dapat pagi ni. Dia adalah pokok indoor. Kalau indoor dalaman, kalau nak beli kat nursery pokok indoor yang lain apa? Dia kalau ada dekat netting hitam tu, itu pokok indoor. Dan yang bestnya dia tidak perlukan air hari-hari, seminggu sekali tak ada masalah. Dia perlukan baja sebab yang hidup dekat dunia ni semua perlu makanan. Bajanya hanyalah sebulan sekali. NPK 15. NPK 15. Macam mana nak semai pokok ni? Soalan last. Amirul Hafizi. Dia tunjuk tadi. Tak kita tunjuk lagi lah untuk last. Okay. Macam mana nak semai pokok ni untuk Amirul lah tadi Okay. So dia ada dua kaedah. Tadi tanam kan? Okay. Yang semai samalah macam yang tanam ke macam mana? Soalan apa? Semai Macam pokok mana? ni. Semai. Okay. So semai dia ada dua cara. Kalau awak ada anak pokok macam ni lah anak pokok. Okay. Yang anak pokok kita panggil anak pokok sebab dia complete dengan akar dia. Okay. So awak terus direct tanam dalam polybag macam ni. Korek tanah ni campur je, tak ada masalah. Okay, make sure dia stable lah, tegak. Then awak siram dia boleh hidup. Okay. Satu lagi cara, anda semai lah, settle lah ni. Satu lagi cara, kalau awak ada helaian daun macam ni je. Okay, tak ada akar, tak ada apa. Okay. Satu cara, awak ambil tanah tadi, awak tanam je terus. Macam ni. Memang kena tegak kalau rata kan? Terpulang. Asalkan dia punya akar dia, bawah dia kena tanah ni. Okay. Satu cara lagi. Okay, satu cara lagi, awak boleh ambil gunting, awak potong 2 ke potong 3 terpulang lah. Lepas tu awak letak terus kat dalam tanah. Okey, campur ni siram. So, hiduplah dia. Cik Akmal, maaflah tanya. Atas bawah ni kalau saya dah potong ni, kalau dah potong, contoh potong, dia dah jadi 2 kan? Okay. Mana atas mana bawah, tak ada Okay, masalah. sebenarnya mana bahagian yang awak potong, bahagian yang dah terluka tu, luka tu awak kontakkan dengan tanah. Mana awak dah luka tadi, awak kontak tanah. Hati terluka. Bukan hati saja terluka, pokok terluka. Yang bahagian terluka lah yang buat kontak dengan tanah.
Yes. Oh ya Allah, banyaknya ilmu aku hari ni. Macam tu. Okey, Clear tak, Amirul? Amirul, Amirul clear tak? Clear tak Amirul? Sempat tak kau jawab ni? Amirul. Itu jawapan Encik Akmal. Wah, terima kasih kepada viewers kita. Wah, hari ni kita dapat 31 viewers. Tepuk tangan Encik Akmal. Terima kasih Encik Akmal. Terima kasih share ilmu-ilmu. Sempat masuk. Terima kasih Syekh Mai Juma. Apa Mai Juma ni? Mai rumah. Clear. Clear sir. Oh, student you lah ni. Alhamdulillah. Okey, clear. Jadi saya sebagai moderator, terima kasih menyusun 10 jari. Terima kasih banyak-banyak daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan kerana Terima kasih juga sudi untuk live. FPP jemput saya di FB Live lah. Kalau yang live Ada hari cadangan, ni ada cadangan nak live lagi, bagi tajuk kita live dengan Sir Akmal, Cik Akmal. Tajuk spesifik sikit supaya preparation boleh. Bukanlah tak power, tapi cepu cemas juga soalan kamu semua ni. Jadi boleh kalau nak live. Dan siapa-siapa yang kat luar sana hari ni dapat keputusan UPU, tak dapat, jangan risau, jangan nervous, jangan stres. Boleh sambung belajar di UCAM. Nak belajar dengan Cik Akmal, diploma pengurusan landscape, bachelor landscape. Cik Akmal ajar pokok. Hands on kan Cik Akmal? Hands on kan? Hands on. Bukan, okey, ambil pokok, cantum. Pakai mulut tak ada. Hands on. Ni, saya pun hands kerja on boleh pagi jadi ni. usahawan nursery. Usahawan nursery boleh jadi. Maintain pokok boleh. Arboris. Encik Akmal, saya nak tanya soalan ni dah lama, tapi saya tak tahu nak tujukan kepada siapa. Apa maksud arboris Encik Akmal? Arboris, okey. Untuk Luar sikit ni, keluar luar daripada sikit lah. pokok Dia dalam bidang pemeriksaan pokok, mostly untuk pokok-pokok yang tinggi lah, yang berkayu. Contoh pokok-pokok tepi jalan, pokok-pokok yang lebih 5 meter ke atas, tu kita berurusan. Maksudnya dia buat inspection tahap kesihatan pokok tu, lepas tu physical pokok tu elok ke tak. Buat inspection Inspection. Pokok kena inspection Kadang-kadang macam dekat tepi jalan kan. Betul. Okey, pokok tu maybe dah terlampau tua. Okey, orang dah muskil, perlu tebang atau tak? Betul. Jadi pokok tu ada sentimental value, perlu tebang atau tak? So orang yang akan dipanggil lah arboris untuk check inspection pokok tu berbahaya tak untuk orang awam ataupun perlu ditebang. Kelaikan ni apa biasa? Kelaikan. Arboris ni kira jawatan ke? Jawatan ke? Arboris tu pekerjaan lah. Pekerjaan. Kita pensyarah kan. Betul. Okey, arboris lah. Nampak boleh jadi arboris kot. Saya tak pernah terdengar arboris tu. Cuma nak tanya tu, dia buat inspection, arboris buat Untuk inspection bidang tanaman ni kita ada arboris, ada horticulturist. Okey. Horticulturist tu dia lebih fokus pada scientific pokok tu. Ini kerjaya dalam pokok lah Kerjaya dalam bidang tanaman. Arboris, Horticulturist. Lepas tu ada agronomis. Banyak lagi lah. Ada kojol lah. Siapa kata tanam-tanam tak ada kojol? Banyak peluang. Banyak peluang je. Kalau tak pun ni semai 10 jual. Dapat duit. Jadi usahawan. Usahawan tani. Usahawan tani. Bukan nursery. Tak payahlah besar-besar terus. Starting pun kat sini boleh belajar. Kami ada diploma pengurusan landscape, kami ada bachelor landscape, kami fakulti pengurusan perniagaan, kami ada perniagaan tani berkaitan pokok-pokok juga, tanaman, belajar accountancy, keusahawanan pun ada. Jangan lupa www.ucam.edu.my. Jangan lupa follow FB UCAM rasmi, dan jangan lupa follow FB FPP. Siapa malah ada tulis-tulis ke dekat mana-mana social media info-info berkaitan dengan pokok-pokok ke Personal media. ya kalau nak share ke Tak apa, nanti itu next time lah. okey. Follow page UCAM, follow Kita punya page Instagram UCAM official. Yes. Follow. Dekat situ banyak ilmu yang anda tahu. Kat situ banyak orang kata maklumat-maklumat untuk sambung belajar. FB kami FPP UCAM dan FB dan Instagram FPP official, FPP UCAM official. Dan website untuk maklumat program apa pun boleh follow, boleh tengok kat website www.ucam.edu.my. Kat situ banyak maklumat yang kita boleh tambah. Banyak peluang pekerjaan bidang ni. Betul-betul banyak je peluang pekerjaan. Anda create je lah peluang pekerjaan.
janganlah risau sangat. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Encik Akmal kerana meluangkan masa yang lama ni. Kalau yang nak live lagi, bolehlah cadangkan tajuk spesifik untuk pokok. Sebab Sir Akmal pakar pokok. Bukan senang nak panggil pakar, bukan senang. Kena buat surat. Tapi bolehlah kita berkongsi. Kan? Orang nak ilmu kan. Bukan sedut tau. Macam ni pokok tengah viral ni kan, orang tak tahu sebenarnya. Kena tipu je Simbolan beli, dia pun nak beli juga. Aku tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kat sini dapat ilmu, kongsi informatif kita punya FB FPP UCAM. Jangan risau, kita akan live Terima kasih dan terima kasih kepada Encik Akmal sanggup live dengan saya dan menjawab soalan-soalan anda. Semua tolong like, share, komen kami punya FB FPP UCAM dan UCAM punya FB. Kat situ boleh komen, boleh tanya apa saja tentang bidang pelajaran, yuran dan apa saja. Dan boleh sambung belajar. Kalau ambil diploma pengurusan landscape, dapat belajar dengan Sir Akmal. Tengok mata pun dah sejuk dah. Datang kelas bukan sebab pokok, sebab Encik Akmal. Okey, terima kasih sampai situ saja Encik Akmal. Terima kasih perkongsiannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye Encik Akmal. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.